Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Kahfi, bermula dari ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا
وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها
وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, kita baca dari surah Al-Kahfi, dan pada hari ini hari Jumaat, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita bacalah hari ini surah Al-Kahfi. Ayat yang kita baca pada hari ini ialah ayat yang ke-29. Tapi sebenarnya ayat 28 masih berbaki sikit lagi, kita baru sebut separuh baru ni. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi supaya sabar dengan orang-orang yang beriman. Kerana Allah Subhanahu wa taala, sama ada mereka itu fakir ke atau kaya, kuat ke ataupun dhaif, selama orang itu beriman kepada Allah, maka kekallah bersama mereka. Kita dah sebut ayat ini berkaitan dengan cadangan orang-orang kafir, pembesar-pembesar yang mana mereka minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu majlis khas untuk mereka supaya tidak bercampur dengan orang-orang lain. Dia tak selesa apabila dilihat bersamanya ada orang-orang fakir. Kerana kemegahan mereka, mereka rasa tak layak orang fakir duduk sekali dengan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sabar dengan orang-orang yang beriman. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, maksud tu dia kata, aku bersama Abdullah bin Mas'ud, ada Bilal dan ada beberapa lelaki yang aku tak ingat nama dia. Mereka orang kafir Quraisy minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka yang ada dengan Nabi itu pergi, dihalau. Pergi. Kami nak datang ni, kami nak ngaji, pergi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hujung ayat tu Allah Subhanahu wa taala sebut, hujung ayat yang ke-28, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Jangan sampai kamu tak pandang pun mereka. Wala ta'du 'ainak, jangan kamu alihkan pandangan kamu daripada sahabat ni, orang yang dah beriman ni. Ini turidu zinatal hayatid dunya, kerana nak kepada kesenangan kehidupan di dunia.
Jangan kamu palingkan wajah mata kamu dari orang-orang beriman semata-mata nak kerana dunia. Nak kerana dunia tu apa dia? Kata Ibn Abbas, yakni tatlubu badalahum ashabus syaraf was tharwah. Iaitu kamu berhajat, kamu dapat mengambil sebagai ganti mereka dari orang-orang kaya dan juga mulia. Jadi kalau selama ni geng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khabbab, Bilal, Ammar, orang-orang hamba, golongan yang dianggap hina oleh kafir Quraisy. Jadi terdetik dalam hati Nabi kalau pengikut dia ni orang-orang besar. Nah, orang-orang besar, maka lagi mudahlah dakwahnya. Macam kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam kita lah. Kalau kita dapat dakwah orang-orang besar, berapa ramai pengikut dia. Betul tak? Kita bercita-cita kalaulah dia tu dapat, Allah lah, mudahlah akses kita nak didakwah. Yang ikut dakwah tu seperti mana berlaku zaman kita dulu, para pendakwah memulakan dakwah tu di kalangan para raja. Akhir sekali seluruh negeri atau seluruh negara beriman kepada Allah. Sebab manusia ni berada di atas agama rajanya mereka atau pemimpinnya mereka. Jadi semua orang bercita-cita begitu. Cuma Allah Ta'ala tegur, jangan sampai palingkan pandanganmu dari orang beriman yang tak ada pangkat, yang tak ada kedudukan, hanya kerana mengharapkan orang-orang itu memeluk agama Islam dan menjadi sahabat kepada kamu. Sama seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, ingat tak? Yang buta, yang datang tanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sibuk melayan orang-orang kafir, sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi dalam surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Maka Nabi bukan sebab nak kemuliaan kerana diri dia tujuannya untuk dakwah dia ni mudah diterima oleh Allah ataupun oleh orang, supaya beriman kepada Allah. Tapi Allah tegur Nabi. Dan Allah sebut lagi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kamu taat, kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami. Dan jangan kamu palingkan daripada beriman, pergi taat pula kepada orang yang hatinya sudah kami palingkan. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikut hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Tengok bagaimana kemuliaan orang yang beriman pada pandangan agama. Selama dia orang beriman, dia hamba ke, dia apa sekalipun, banding dengan orang kaya, kedudukan, orang hebat, tapi tak ada iman, Allah Ta'ala kata, kamu jangan palingkan pandangan kamu. Allah tegur siapa ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat kita ni, Allahu Akbar, macam-macam hari ni zaman fitnah ni. Orang palingkan pandangan daripada orang beriman, pergi pandang orang yang bukan Islam. Itulah teman setia dia, itulah teman karibnya. Kalau apa-apa berlaku perselisihan dengan orang beriman, cepat-cepat je dia kata macam tu, kata macam ni. Lidah dia sangat ringan kepada orang-orang yang sama-sama beriman, tapi sangat berat kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Sangat berat kepada orang kafir. Orang kafir buat apa? Hina Islam, dia diam, dia tak kata apa. Orang kafir kata macam-macam lah isu sekarang ni, kes zakir naik, nak kena halal ke apa, dia diam, dia tak kata apa. Nak hapus tulisan Jawi, dia tak kata apa. Nak kata nak macam-macam lah, diam. Tapi bila orang Islam sama Islam, salah sikit je, Allahu Akbar, inilah dia penunggang agama lah, macam-macam gini-gini, macam-macam. Sama-sama orang Islam, sangat ringan lidah dia untuk kata.
Orang panggil tak boleh selisih sikit. Dia akan kata keluar status dalam Facebook lah, keluar tu lah, keluar ni. Tapi sama orang Islam, sama orang kafir, berat lidah dia. Dia tak kata apa. Pasal apa? Wallahu ta'ala alam. Mungkin kerana dia satu geng, mungkin kerana dia tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Isu orang hina Nabi macam-macam siapa hari ni, diam tak diam. Tak kata apa. Pasal apa? Wallahu ta'ala alam. Dia nampak kesepakatan mereka dalam sesuatu yang di luar daripada agama lebih mulia daripada kebersamaan mereka sesama Muslim dalam lingkungan syahadah la ilaha illallah. Ini yang kita bimbang. Akhir zaman ni kita bimbang tu. Orang meletakkan sesuatu lebih utama daripada agama. Sesuatu tu lebih utama dalam agama. Kita tak kata sahabat kita sama-sama Islam suci daripada dosa dan kesalahan. Tidak. Mereka pun manusia juga. Sebagaimana mereka buat salah, kita pun buat salah juga. Pasal apa? Kita manusia. Tapi apa yang ada dalam hati dia dari iman, sebagaimana hati kita juga beriman, dia saudara kita lebih utama daripada darah daging kita. Apatah lagi kalau kita ni hanya kesepakatan yang mungkin berlaku disebabkan kecenderungan untuk sesuatu jawatan atau menjatuhkan seseorang atau apa tu sebuah kepimpinan. Kesepakatan tu tak ada nilai langsung nak dibandingkan dengan nilai akidah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW Allah larang palingkan pandangan daripada orang beriman kerana mengharapkan orang-orang kafir yang kaya, yang berkedudukan ikut dakwah Nabi. Padahal Nabi ni sallallahu alaihi wasallam mustahil pada Nabi ni nak kepada benda-benda yang begitu. Tak ada. Cuma Nabi nak tu kerana dakwah, bukan kerana dunia. Nabi nak tu kerana mengharapkan orang ni ikut dia, beriman kepada Allah. Tapi tu pun, tara tu pun Allah tegur. Sebab tu kita ni kena banyak muhasabah diri kembali kepada agama Allah. Saya katakan, apa saja yang berlaku di kalangan umat Islam, anggaplah dia isu adik-beradik. Kena anggap isu adik-beradik. Adik-beradik kita ni, kita selesai cara adik-beradik. Tapi kalau orang yang bukan Islam, mereka adalah orang yang bukan adik-beradik seagama. Mungkin ada perselisihan, mungkin kita boleh berbaik, mungkin tak ada masalah nak baik dengan dia. Tapi jangan sampai dia lebih daripada adik-beradik seagama kita. Yang tu iktibar bagi kita lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandulah sahabat-sahabat kita, para asatidzah kita, kenalan-kenalan dan juga seluruh orang yang beriman, ustaz-ustaz kita, seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepada ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam. Di mana di saat hari ini kalau kita kata di saat orang-orang kafir berusaha untuk menyerang Islam, janganlah lidah kita tu tanpa kita sedar, kita tak niat begitu, tapi tanpa kita sedar lidah kita turut sama menyakiti saudara-saudara kita. Orang lain tak ada dah nak bela, sama-sama Islam ni lah belanya. Baik. Jadi nilai kedudukan agama di sisi Allah tu sangat besar. Sebab tu wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan pandangan kamu dari orang-orang beriman hanya semata-mata kamu nak kesenangan dunia, perhiasan dunia. Kamu nak jawatan, kamu palingkan pandanganmu dari orang beriman. Dia orang beriman ni, kamu kata ke dia macam-macam, kamu benci kepada dia, Allahu Akbar. Turidu zinatal hayatid dunya, kerana kamu nak perhiasan dunia, pangkat, kedudukan, jawatan, nama, macam-macam.
wa kana wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu taat ke orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingati kami, yakni berpaling dari agama dan berpaling dari menyembah Tuhannya di dunia. Wa kana amruhu furuta, dan adalah keadaan mereka melampaui batas ataupun sia-sia. Baik. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan berkatalah yang benar. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak maka berimanlah dia, siapa yang tak nak maka dia kufur. Ayat ini Allah Taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada umat dia atau pengikut dia ataupun mad'u dia, orang yang dia dakwah. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhan. Mana hak aku bawa ni bukan daripada aku. Nabi ni bukan founder kepada Islam, tidak. Dia bukan yang memulakan Islam. Malah dia adalah Rasul yang terakhir sekali. Telah mendahului Nabi Rasul-Rasul yang lain yang mengajak manusia kepada Islam. Yang mengajak manusia kepada Islam. Jadi katakanlah wahai Muhammad, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datang dari Tuhan kamu. Dialah yang menurunkan kebenaran ini. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah yang menyampaikan saja. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, maka siapa yang dia kehendaki maka berimanlah dia. Siapa yang kehendak juga maka dia berpaling. Maka dia kafir. Nak beriman, nak kafir, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Hadza min babit tahdid wal wa'id syadid. Ini adalah daripada bab ancaman dan juga janji yang buruk. Nak tunjuk apa? Siapa yang nak beriman silalah. Siapa yang tak nak beriman silalah. Ni ayat macam kita kata, kita ni ada satu ancaman. Mau nak ambil ya? Kalau kamu tak nak, tinggal. Tapi sebenarnya itu adalah tahdid, ancaman. Kerana Allah Azza wa Jalla Tuhan pemilik agama. Nabi kata, aku ni, agama ni bukan aku punya. Agama ni dari Allah. Al-haqqu mir rabbi, kebenaran ini datang dari Allah. Jadi kalau kamu nak, berimanlah. Kalau kamu tak nak, kufurlah. Tapi kena ingat, bila kamu kufur kepada Allah, kamu bukan lawan aku, tapi kamu lawan Allah Azza wa Jalla. Dia panggil ayat tahdid. Pasal apa? Ayat yang seterusnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gelojaknya mengepung mereka. Yang gelojaknya mengepung mereka. Allahu Akbar. Suradiquha. Naran ahata bihim suradiqa. Satu api neraka yang api itu yang gelojaknya menjadi macam kita kata apa, pagar. Pagar lah. Istilah pagar. Di situ tulis pagar. Di sini ditulis apa? Yang gelojaknya mengepung mereka, setakat itulah. Ni pagar. Mana api itu keliling dia, pagar dia adalah api, sehingga orang tak boleh keluar daripadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari azab api neraka. Haitun minan nar, api neraka yang dipagari oleh api.
yang dipagari oleh api. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan jika mereka minta minum, nescaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Yang ni ancaman dia. Jadi ayat awal tadi Allah Ta'ala kata, suruh Nabi SAW kata, agama ni datang dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Agama ni datang dari Allah, bukan milik Nabi. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak beriman, siapa tak nak kafir. Tapi kena ingatlah, bila kamu kafir, kamu lawan Allah. Bila kamu lawan Allah, Allah Ta'ala kata, kami sediakan bagi orang-orang zalim yang tak ikut perintah Allah, yang tidak beriman kepada Allah, api yang gelojaknya menjadi pagar baginya. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka nak minum air dalam neraka, kami bagi air minum dari besi yang mendidih. Dari air yang mendidih seperti mendidihnya besi, panah. Yashwil wujuh, yang mana menghanguskan wajah. Menghanguskan wajah. Kita sebagai orang beriman, pertama kena syukur kepada Allah. Hidayah ni Allah bagi kat kita. Yang kedua, kita kena jaga hidayah dan amanah Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kita kena berlepas diri daripada orang-orang yang kafir. Berlepas diri daripada orang-orang yang kafir. Apa tu, mereka tu ada perancangan mereka. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu agama yang satu. Dia boleh pakat sama-sama dia. Kita je hak mari dia yang kata nak pakat dan sebagainya, akhirnya apa macam kita kata bila isu takrib antara Syiah dengan Ahli Sunnah. Ahli Sunnah tak untung pun dengan takrib tu. Sebab kita tak ada hajat perlu untuk pergi kepada agama dia. Tapi yang dia tu nak tarik orang daripada agama ni masuk daripada agama dia. Jadi sebab itu kena berlepas diri daripada orang-orang yang kafir, daripada kafir dari Allah Azza wa Jalla. Satu, kita kena syukur hidayah. Yang kedua, kena jaga. Yang ketiga, berlepas diri daripada kekufuran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Pasal apa? Kita nak selamat daripada ni ancaman Allah Azza wa Jalla. Yashwil wujuh, yang menghanguskan wajah. Masak. Pernah dengar ayam syawiyah? Aja dengar ayam syawiyah. Syawiyah ni kalau kita kalau pergi Arab, ayam pusing, ayam golek. Yashwi ni maknanya kena bakar, goreng. Jadi minum air tu masak, minum air tu masak ataupun habis rosak muka dia bila dalam neraka. Tu maksud dia. Min harrihi, kerana kepanasan. Ai idza aradal kafir an yashrabahu wa qarrabahu min wajhihi syawahu hatta tasqutu jildata wajhihi fihi. Iaitu apabila orang kafir nak minum je, dia ambil letak dekat wajah dia, masak rupa apa tu wajah mereka,
dan gugur jatuh kulit atau kulit wajah mereka dalam bekas minuman mereka. Allahu Akbar. Bila mereka lapar pula, mereka diberi makan dari buah zakum. Yang mana apabila makan dia buah zakum pun sama juga, habis rosak. Nak telan talih yang berduri buah. Itulah yang Allah Azza wa Jalla janjikan. Jadi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kamu nak beriman silakan. Kamu tak nak beriman silakan. Atas dunia ni tak ada orang nak kata apa. Tapi kamu ingat, selama kamu kufur kepada Allah tu ancaman dia. Bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat yang beriman, tempat yang istirahat paling jelek. Innal ladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, itu pilihan kamu. Ini Allah Taala kata. Adapun orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan beramal salih, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Macam mana? Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira. Dihiaskan dengan gelang dari emas. Dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq. Muttaki'ina fiha 'alal araik. Duduk bersandar sambil duduk sambil bersandar di atas sofa yang indah. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Itulah dia sebaik-baik tempat tinggal, sebaik-baik pahala dan seindah-indah tempat berehat. Jadi itu jawapan dia. Nak silakan. Ada pula orang kafir mungkin dia tanya, kenapa orang kafir masuk neraka? Hanya orang Islam je masuk syurga. Kita semua ni, dia kata, kalau Tuhan tu betul, Tuhan, dia tak sanggup nak azab orang yang dia dah cipta dah ni. Dia akan bagi semua orang ni pahala belaka, masuk syurga belaka. Oh. Itu bila kamu tu dia pihak yang kufur kepada Tuhan. Tapi acuh letak pada diri kamu sendiri. Bila orang tu baik dengan kamu, kamu baik kepada dia. Bila orang tu buat tak baik dengan kamu, kamu balas. Kerana apa? Kerana Allah ni selain daripada sifat pemurah dan penyayang, Allah juga bersifat dengan yang maha adil. Allah juga bersifat dengan yang maha adil. Termasuk keadilan Allah ialah memberi ganjaran kepada mereka yang beriman dan memberi hukuman kepada orang yang kufur. Layakkah digelar seorang cikgu yang penuh dengan kasih sayang, tapi waktu dia periksa anak murid dia semua dia bagi A belaka, hak tak jawab periksa pun dia bagi A juga, hak tak mari periksa pun dia bagi A juga. Orang kata cikgu ni terlebih kasih sayang ni. Pasal apa? Natijah dia lepas daripada tu, anak murid kata tak apalah, kita tak payah belajar lah, cikgu ni tak apa, dia baik, tak payah belajar. Kalau kita tak mari periksa pun dapat A juga. Kalau kita jawab salah pun dapat A juga. Jadi apa perasaan orang yang mengaji tuition dah 3-4 jam sehari, belajar siang malam, mak ayah dia hantar pula nak dapat, akhir sekali sama je dapat. Maka adilkah guru kalau begitu sifat dia? Jawapan dia tak adil lah. Nah, termasuk keadilan dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka tempat orang yang rajin diberi markah yang bila dia jawab betul, diberi markah. Orang yang jawab salah, maka diberi hukuman atau tidak diberi markah. Itulah baru cikgu yang kita panggil yang sebenarlah, cikgu yang cemerlang lah. Okey? Kalau itu pada manusia, lalu bagaimana pada Allah yang maha adil? Keadilan Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Azza wa Jalla
dia akan menghukum orang sebagaimana orang kafir dia hukum, orang beriman dia bagi ganjaran. Tapi kemurahan kasih sayang Allah bila mana? Allah ada kasih sayang, tapi kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman khusus di akhirat. Adapun dunia, kasih sayang Allah bagi berlaku pada orang kafir. Allah bagi orang nak makan apa, makanlah sepuas-puasnya di dunia. Tapi hari akhirat tak. Kerana hari akhirat adalah hari pembalasan, hari keadilan, hari hukuman. Allah kasih sayang dia hanya pada orang-orang beriman. Sebab orang ni yang beriman kepada Allah. Orang tak beriman kepada Allah, Allah Ta'ala kata, mudahlah pergi minta dengan Tuhan yang kamu sembah lah. Jangan minta dengan aku. Pemilik hari akhirat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik hari akhirat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita kena faham kenapa Allah janjikan syurga kepada orang beriman dan kenapa Allah janjikan neraka kepada orang-orang yang kafir. Adapun orang beriman tapi dia jahat, masih lagi Allah Ta'ala. Waktu di situ terzahir kasih sayang Allah. Orang ni beriman kepada Allah, cuma dia perangai nakal sikit. Jadi orang ni di hari akhirat masih tertakluk dia kepada kumpulan yang beriman, dan Allah Azza wa Jalla boleh mengampunkan kesalahan-kesalahan dia kerana iman di sisi Allah sangat besar nilai dia. Ni sangat besar nilainya. Semoga Allah menjadikan hati kita ni hati yang beriman, yang mencintai Allah dan mencintai orang yang mencintai Allah, serta mencintai amalan-amalan yang menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa pun di akhir zaman ni, iman first. Iman nombor satu. Biarlah apa-apa dalam hidup kita ni, imanlah. Pada saya, kalau ada andai kata perselisihan di kalangan sesama Muslim, kita kena selesai cara adik-beradik kita. Jangan kerana persengketaan kita sesama Muslim, kita pula menjadi lidah kepada orang-orang yang bukan Islam untuk menyerang adik-beradik kita juga. Dahlah kena serang dah. Tiba-tiba oleh kerana kita agak tak berapa ngam dengan adik-beradik kita ni, kita tolong dia pula. Akhir sekali, apa yang berlaku natijahnya, kita pun terkebir-kebir nak kata apa lagi. Kita yang harap semua orang beriman kepada Allah ni kembali di atas ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Dalam masa yang sama, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat menasihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Bukan orang ni betul belaka, kita pun tak betul belaka. Ada je salah, tapi selama kita saling nasihat menasihati dengan kebenaran, dengan kesabaran, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Baik, kita berhenti setakat tu dululah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi besok kuliah subuh tak ada. Kita akan ganti dengan kuliah maghrib. Esok dan macam biasalah hari Sabtu ni ada jamuan sikit. Dan sempena saya pun insya-Allah 6 hari bulan kita pergi ke saya akan bertolak ke Mekah. Berarti balik sekitar dalam 27 insya-Allah. Jadi kira hari Isnin tu tak ada kuliah dah lah, sebab saya tolak hari Selasa. Hari Isnin tu dah tak ada kuliah lah. Kira esok tu kuliah last kita dan sekali dengan jamuan. Jadi insya-Allah pakat-pakat marilah. Jadi kuliah tadabbur hari ni kira hari last lah. Untuk hari Isnin ni kita cuti sampai saya balik haji nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.